Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah pada bab yang kelima ini kita ingin membincangkan berkaitan dengan penghayatan konsep insan. Baik, objektif dan hasil pembelajarannya. Jadi para pelajar boleh melihat slide yang terdapat dalam grup WhatsApp yang telah diberikan sebelum ni. Di bab yang kelima ni kita membincangkan objektif dan hasil pembelajaran dia adalah memahami konsep insan dan juga fitrah manusia. Dan keduanya adalah mengenal pasti tujuan penciptaan insan. Yang ketiganya adalah menghuraikan hubung kait antara jasad dan juga ruh. Dan yang keempat adalah menilai. Yang keempat adalah menilai perbezaan konsep manusia dan di antara Islam dan Barat. Baik, kandungannya. Pengertian manusia dan insan. Insan al-kamil. Konsep fitrah, hubung kait antara roh dan jasad. Tujuan penciptaan insan. Pembahagian tentang manusia, nature and nurture, kemudian creation and evolution. Baik, pengertian manusia. Istilah manusia berasal dari perkataan manu, dari bahasa Sanskrit serta mens dalam bahasa Latin. Ia bermaksud berfikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Ini yang diartikan dari segi sudut istilahnya. Dia mengatakan bahawa manu dari bahasa Sanskrit dan juga mens dari bahasa Latin. Dari segi istilah pula, manusia sebagai gagasan realiti, kelompok, jenis atau seorang individu. Menurut Kamus Dewan, manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal budi, insan atau orang. Manusia membawa maksud homo, makhluk yang mempunyai budi. Manusia adalah animal rational yang membawa maksud binatang yang berfikir. Dalam bahasa kita, dalam istilah al-mantiq mengatakan bahawa manusia itu hayawanun natiq, yakni hayawan yang boleh berkata-kata. Manusia ini diberikan satu anugerah yang boleh bercakap dan mudah difahami. Kemudiannya pula, pengertian insan dari segi sudut etimologi. Istilah al-insan dari sudut etimologi bermaksud harmoni, lemah lembut, tampak atau pelupa. Al-Quran menyebut manusia dalam istilah yang pelbagai. Ada menggunakan istilah al-bashir yang sebanyak 35 kali dalam bentuk mufrad dan sekali dalam bentuk musanna. Musanna ni, mufrad ni adalah single, dan adapun musanna itu adalah dua, ataupun sebab English ni kalau tak silap dia tidak ada musanna, dia ada terus single dan plural. Tapi bahasa Arab dia ada tiga, dia ada single, dia ada mufrad, musanna dan juga jamah. Baik. Jadi nak bagi tahu kata bahawa istilah insan itu ada dua kali disebut dalam Al-Quran. Maksudnya basyiraini. Maksudnya kita tak dua basyir ni seorang manusia, dan juga basyirani ataupun basyiraini iaitu dua ataupun musanna. Dan kemudian istilah al-ins lebih kurang 18 kali. Kemudian istilah al-insan 65 kali. Kemudian surah an-nas, dan kemudian istilah an-nas 240 kali. Kemudian Bani Adam, ya Bani Adam, wahai Bani Adam, ini digunakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Dan kemudian zuriyah Adam ini digunakan sekali. Istilah insan digunakan dalam Al-Quran untuk menunjuk kepada manusia dengan jiwa dan raganya. Kemudian surah Al-Insan. Surah Al-Insan, surah An-Nas, surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat yang pertama. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu Adam, yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, iaitu istrinya
Hawa, dan juga membiakkan dari keduanya zuriat, keturunan lelaki dan perempuan yang ramai, dengan menyebut-nyebut namanya serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati, yakni mengawas kamu. Kemudian al-insanu kamil. Disebut al-insanu kamil. Insan kamil dari segi sudut etimologi berasal dari gabungan dua perkataan bahasa Arab, iaitu al-insan dan yang kedua adalah al-kamil. Yang bermaksud al-insan bermaksud manusia, al-kamil itu sempurna, insan yang sempurna. Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wat-tini waz-zaituni wa turi sina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kesempurnaan itu dengan susunan manusianya, susunan Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah jadikan manusia itu dengan takwim dia, dengan susunan yang terbaik. Kenapa? Manusia ada kepalanya di atas, kakinya di bawah, tangannya di kiri kanan, kemudian dia ada akalnya, menunjukkan bahawa kesempurnaan insan itu, cara berjalannya tidak menampak jijik ataupun nampak tidak sempurna. Ada setengah tidak, kita kata ada setengah haiwan diciptakan oleh Allah Ta'ala itu jalannya kita kata seperti mana ular, mengesok-ngesok kan, nampak pun tak pun nak cantik lah. Ada yang berjalan seperti mana kita kata, bergerak-gerak seperti unta, kita kata tak elok. Tapi insan ni berjalan nampak ada seninya, ada kecantikan, ada kesempurnaan dia. Yang bermaksud dengan manusia sempurna adalah sempurna dalam hidupnya. Seorang dianggap sempurna dalam hidup apabila memenuhi kriteria tertentu. Kemudian insanul kamil dari sisi sudut merujuk kepada baginda Nabi SAW, menggambarkan kesempurnaan yang dimiliki oleh baginda Nabi SAW. Dan itu wajarlah menjadikan Nabi SAW sebagai contoh ikutan, qudwatul hasanah, dari segi sudut semua aspek. Dari segi sudut akhlak Nabi, disebut akhlak Nabi ni, perbuatan Nabi, percakapan Nabi, cara makan Nabi, cara berjalan Nabi, maka itulah kita kata qudwatul hasanah, satu ikutan yang terbaik. Siapa lagi kita nak idolakan? Siapa lagi kita nak ambil sebagai contoh? Dan Nabi telah meninggalkan satu ilmu daripada hadis, daripada Al-Quran yang kita pegang dia, kita tidak akan sesat buat selama-lamanya dan boleh jadikan rujukan dalam kehidupan kita bagaimana cara kehidupan Nabi SAW. Kemudian konsep fitrah, hubung kait antara ruh dan jasad. Ini hubung kait antara ruh dan jasad. Jasad plus dengan ruh disebut sebagai manusia. Perjanjian disebut sebagai perjanjian azali. Okey. Ruh ni satu, dia makhluk, dia ni makhluk juga. Makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia diperintahkan untuk masuk ke dalam jasad. Dia diperintahkan untuk masuk ke dalam jasad. Bila ditanya oleh Nabi SAW, apakah yang dikatakan ruh? Yas'alunaka 'anil ruh. Sebab ruh ni satu benda yang manusia tidak boleh nampak dengan panca inderanya. Ruh, dia tidak boleh nampak, tetapi dia akan masuk pada tubuh manusia. Barulah manusia itu kata, oh dia ni hidup. Dan ruhnya itu sudah tidak ada, maka dia sudah mati. Jadi bila ditanya, yas'alunaka 'anil ruh wa ma utitu minal ilmi illa qalilah. Maka apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi SAW, apabila orang bertanya berkaitan dengan ruh, maka jawablah, wa ma utitu minal ilmi illa qalilah. Tidak aku berikan ilmu itu melainkan sedikit sahaja. Ini kita kata apa? Satu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada kajian yang menyeluruh berkaitan dengan apa? Dengan ruh ini. Baik. Cabaran kewujudan, tanggungjawab dan hala tuju insan di dunia ni. Yang pertama, kenal diri. Yang kedua, kembali kepada fitrah. Kemudian yang ketiga adalah kenal Tuhan, ma'rifah. Dia kenal diri dia siapa, maka dia akan kenal Tuhan dia. Sebab apa? Dia tahu bahawa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Matlamat penciptaan manusia. Kita ada 3 matlamat. Kita diciptakan oleh manusia, oleh Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian kita diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk wa ja'alnahum fil ardi khalifah. Allah jadikan mereka ini untuk
pemimpin. Kemudian yang kelimanya, lupa, nisyan, menjadikan manusia ini tidak taat. Mula dia kata, qalu bala syahidina. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidina. Dia kata, Allah tanya dah. Sebelum nak tiupkan ruh ni, kita kata sebelum dia nak diutuskan ke bumi ni, maka ditanya oleh Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum? Siapa Tuhan kamu? Qalu bala syahidina. Mereka mengaku bahawa Allah itu Tuhan mereka. Tapi bila keluar ke muka bumi ini, mereka terlupa ataupun mereka jahil, menjadikan mereka ini ingkar dengan Allah Ta'ala. Yang keenamnya, manusia diberikan pilihan memilih yang baik, yakni ikhtiar, dibekalkan dengan upaya memahami dan akal. Hal ketujuh, keberadaan dan kehidupan manusia di dunia sebagai persediaan di akhirat. Kemudian khalifah dan amanah serta tanggungjawab mentadbir berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hakikat kerohanian insan dari segi insan dari nisyan, yakni lupa, berilmu dan berpotensi untuk memperolehi ilmu. Manusia, jiwa manusia dari alam malakut dan amr. Ini kita kata hakikat kerohanian insan tu. Asal usul kejadian manusia. Manusia adalah makhluk yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dua unsur. Yang pertama adalah ruh dan juga yang kedua adalah jasad. Jasmani dan rohani ini. Itu disebut benda yang tak nampak, disebut bataniyah ataupun rohaniyah. Yang kedua adalah jasmani yang segi zahir ni. Dan di antara dua unsur ini terdapat satu bentuk hubungan yang khusus, kewujudan hubungan yang khusus menjadi manusia itu hidup apabila berlaku penceraian di antara roh dan jasad itu, maka berlakunya kematian. Contoh tadilah bila tentang kita kata roh ini sudah keluar daripada jasad, maka sudah matilah anak Adam tersebut. Asal usul kejadian manusia, Rasulullah surah Al-Hijr ayat 28 hingga 29, Al-Quran telah menjelaskan tentang dua unsur ini seperti terdapat keterangan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah peristiwa tak kala Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku, yakni Allah, hendak menciptakan manusia daripada tanah liat yang kering, berasal daripada tanah kering, tanah kental yang berubah warna dan baunya. Maka bila aku sempurnakan kejadiannya serta aku tiupkan padanya ruh, lalu mereka ciptaanku, lalu mereka, yakni para malaikat, sujud kepadanya. Jadi Allah Ta'ala carikan manusia ni, nak jadikan manusia ni diperbuat daripada tanah. Diperbuat daripada tanah. Jadi dikutip, maka kita ni pun diambil, malaikat pun turun ke muka bumi ni, dia diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk ambil tanah. Bila ambil tanah, digabungkan tanah ni, gabung tanah, jadilah kita manusia ni, berbagai tanah lah, berbagai unsur lah. Manusia ni berbagai unsur, berbagai tanah yang digunakan untuk menjadikan manusia. Kemudian ditiupkan roh, barulah jadi manusia ni. Itu bila dah jadikan manusia ini, maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk sujud. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Maka malaikat semua sujud, melainkan iblis. Maka iblis pun menjadi orang yang orang yang ingkar dengan Allah Ta'ala, dan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lima utama dalam diri manusia, hati, nafsu dan juga akal. Tiga benda ni. Hakikat kejadian manusia menurut Islam, manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Adam alaihi salam. Daripada Adam Allah Ta'ala ciptakan Hawa, dan kedua-duanya berkembang biak zuriat keturunan manusia hinggalah ke hari ini. Bermula daripada Adam, Allah jadikan pasangan daripada Hawa, daripada tulang busuk sebelah kiri Nabi Adam alaihi salam, jadilah Hawa. Maka daripada situlah berkembangnya zuriat manusia sampailah ke akhir kiamat. Al-Quran memberikan penjelasan yang terperinci tentang proses penciptaan Adam, iaitu daripada tanah, air, tanah, dan daripada peti tanah, daripada tanah yang liat dan sebati, atinul lazib, dan tanah yang panas, yang berbau, hama'in masnun, dari tanah yang keras seperti tembikal, salsalin kalfakhar, dan meniupkan ruh. Ini peringkat kita ada tanah yang
yang bercampur dengan air, tanah yang keras, tanah yang seperti tanah yang berbau, maka lahirlah manusia ni. Maksudnya manusia ni ada hatinya busuk. Itu kata manusia pelbagai unsur yang menjadikan pelbagai ragam manusia ni. Kemudian manusia menurut pandangan alam Islam. Manusia menurut pandangan Islam adalah makhluk yang paling mulia. Diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk beribadat dan berkhidmat pada Allah Ta'ala. Kemudian khidmat ni maksudnya mereka ni menjadi khalifah di atas muka bumi Allah Ta'ala. Mereka akan kembali menemui Tuhan mereka setelah mereka ni dimatikan. Manusia mempunyai tanggungjawab dan amanah yang mesti dipikul, iaitu melakukan kebaikan di muka bumi untuk mendapat balasan yang baik di akhirat. Kita buat baik, Allah Ta'ala akan balas baik. Maksudnya apa? Apa tindakan kita itu akan dibeli oleh Allah Ta'ala dan akan dibalasnya. Kita buat baik ni, Allah Ta'ala beli. Kita puasa, kita keluarkan zakat, kita bersedekah, Allah akan membeli segala amalan kita yang baik ini, akan dibalas syurga Allah Ta'ala. Penciptaan manusia diperjelaskan dengan mantap dalam Al-Quran, melalui Al-Quran, dan begitu juga tanggungjawab yang perlu dilakukan. Jadi manusia sebagai hamba dan khalifah. Kita jelas dah tadi ni dalam surah Al-Baqarah pun, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Okey. Kemudian peranan hamba tu patuhlah. Bila kita sebut hamba dia orang larang. Hamba maksudnya ada dia memberontak, dia tak memberontak, dia terima perintah Allah Ta'ala, maka dia patuh segala suruhan, beribadah hanya kepada Allah, tinggal segala larangan. Ini kita yang dikatakan konsep hamba ni. Jadi tujuan penciptaan insan ada dua pandangan. Pandangan Islam, hamba dan khalifah. Pandangan barat ni, pandangan lain, barat Hindu dan juga Confucianism. Baik. Perbahasan tentang insan, nurture dan nurture, bermaksud baka atau heredity yang berasal daripada perkataan Latin heris. Nurture pula bermaksud persekitaran, nature and nurture. Kemudian creation and evolution. Creation ni adalah istilah teologi yang mengakui semua yang wujud diciptakan oleh pencipta, yakni Allah Ta'ala. Create, kan? You create something. Kita buat satu benda, mesti ada orang yang buat dia. Kita tengok televisyen, kita tengok alam ni pokok. Kalau kita tengok segi alam ni, kita pasti takkan alam ni jadi dengan begitu hebat. Ada angin, ada hujan, ada batu, ada bukit, ada pantai, ada laut. Ni maksudnya mesti ada yang menciptanya. Kita tengok smartphone pun, kita tengok satu benda, alat yang teknologi yang hebat ni, drone dan sebagainya. Boleh terapung lah drone ni. Kapal terbang boleh buat, boleh membawa manusia di atas awan lah. Pun ada orang mencipta dia, apatah lagi benda yang lagi hebat ni. Alam ni, yang ada cuacanya, copak cuacanya, yang ada kita kata kehidupan dalamnya. Mana boleh kita nak hidup kalau sekiranya tidak ada oksigen. Tapi oksigen ni daripada mana unsurnya, H2O ke. Jadi maksudnya satu benda yang hebat ini pasti ada yang lagi hebat yang menciptakannya. Evolution merujuk kepada faham yang mengatakan bahawa alam manusia ini wujud secara semula jadi melalui proses evolusi. Itu tak boleh pakai. Dari mana, untuk apa, ke mana. Ni hakikat insan. Dia bilang kita ni untuk apa? Kita diutuskan ke muka bumi, ke mana kita ni? Ke alam akhirat lah. Okey, daripada manusia ni, daripada manusia datang. Dan surah insan dan surah Al-Insan ayat 1 hingga 2. Bukankah telah berlaku kepada manusia satu ketika dari masa yang beredar, sedang ia belum wujud lagi, dan tidak menjadi sesuatu benda yang disebut-sebut, maka mengapa kaum musyrikin itu mengingkari hari kiamat? Sesungguhnya kami telah aturkan cara menciptanya manusia, bermula dari air mani yang bercampur dari parti benih lelaki dan perempuan, ada ovum, ada sperm. Serta kami tetap menguji dengan kewajipan, maka kami jadikan dia keadaan mendengar dan melihat. Ini ciptaan manusia lah. Okey, untuk apa manusia diciptakan? Dan aku telah menciptakan jin dan manusia ini melainkan untuk menyembah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Okey, kedudukan manusia
Jadi manusia ini merupakan makhluk yang mulia, makhluk yang paling indah untuk kejadian ini. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik. Ke arah melahirkan insan sejahtera, matlamat pembangunan insan ni. Dia ada 3 unsur. Membangunkan intelek, membangunkan rohani dan emosi, membangunkan jasmani. Ini 3 benda. 3 benda, 3 unsur yang penting dalam pembangunan insan tu. Kemudian pembangunan insan sejahtera. Pembangunan insan ni melahirkan golongan manusia yang bergelar insan serta terangkum pada nilai-nilai murni sama ada aspek rohani, jasmani dan pemikiran. Ini menjadikan manusia itu sebaik-baik kejadian ahsanut taqwim. Kemudian dalam tajuk ini telah dipelajari tentang pengertian insan dan tujuan penciptaannya. Kemudian maksud insanul kamil. Maka insanul kamil kita nisbahkan kepada Nabi SAW. Konsep fitrah dan hubungkai ruh dan jasad. Dan keempat pembahasan tentang manusia. Ini insya-Allah alhamdulillah setakat ini dahulu perbincangan kita berkaitan dengan bab yang kelima. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah dalam kita memahami setiap pelajaran yang kita pelajari. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.